Assalamualaikum semua, nama saya Sean Loy daripada kumpulan 30 dengan ahli kumpulan saya. Hari ini, kita akan membincangkan isu kerajaan Malaysia telah mencadangkan larangan penggunaan media sosial bagi remaja bawah umur 16 tahun sebagai langkah perlindungan terhadap golongan muda daripada ancaman cyber, kandungan berbahaya, dan kesan negatif terhadap kesihatan mental. Cadangan ini telah menjadi viral dan hangat diperdebatkan di pelbagai platform media sosial seperti TikTok, X atau Twitter, dan Facebook sejak 2024. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Unsula. Hari ini saya mau membincangkan isu semasa yang saya pilih daripada media sosial ialah cadangan kerajaan Malaysia untuk melarang remaja bawah 16 tahun menggunakan media sosial. Cadangan ini timbul selepas berlakunya kes pembunuhan di sekolah yang dikaitkan dengan pengaruh kandungan bahaya daripada media sosial serta cubaan menindu kejadian keganasan sekolah di luar negara. Dari segi kebaikan, larangan ini boleh mengurangkan risiko remaja terdedah kepada gangguan negatif seperti keganasan atau maklumat yang tidak sesuai. Selain itu, langkah ini juga dapat membantu remaja belajar menggunakan internet secara lebih bertanggungjawab dan paling tidak apabila mereka lebih memarahi kepentingan keselamatan digital. Namun begitu, terdapat juga beberapa kegunaan media sosial sebenarnya boleh mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku remaja sama ada secara positif atau negatif. Selain itu, jika remaja tidak dibenarkan menggunakan media sosial, mereka mungkin suka mendapatkan berita dan maklumat secara pintas. Kesimpulannya, walaupun larangan ini mempunyai tujuan yang baik, pendidikan politis digital tukar penting supaya remaja dapat menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak mudah dipengaruhi dengan kandungan yang bahaya. Hai, nama saya Chan Chi Chong. Hari ini saya akan membincangkan tentang isu bully cyber dalam kalangan remaja di media sosial. Seperti yang dibincangkan dalam video dan laporan ini, isu bully cyber atau cyberbully semakin meningkatkan dalam kalangan remaja melalui sosial media seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Bully cyber ini berlaku apabila seseorang menghina, mengejek, menyebarkan khabar aneh atau memalukan orang lain secara dalam talian. Perbuatan ini boleh memberikan kesan negatif kepada mangsa seperti tekanan emosi, kehilangan keyakinan diri dan masalah kesihatan mental. Pada pendapat saya, isu ini juga berkait dengan dua sisi penggunaan media sosial. Dari segi kebaikan, media sosial memudahkan komunikasi antara pengguna. Ia juga membolehkan perkongsian maklumat dengan cepat dan membantu remaja berhubung dengan rakan-rakan serta mendapatkan pelbagai informasi. Namun begitu, terdapat juga keburukan. Media sosial boleh disalahgunakan oleh sesetengah individu untuk menghina atau mengejek orang lain. Selain itu, komen kasar atau kandungan negatif boleh tersebar dengan sangat cepat kepada ramai pengguna. Situasi ini juga boleh dikaitkan dengan ideologi relativisme, di mana sesetengah pengguna menganggap komen kasar sebagai perkara biasa kerana mereka percaya setiap orang mempunyai pandangan sendiri tetapi apa yang betul atau salah. Sebagai kesimpulan, walaupun media sosial memberikan banyak manfaat, pengguna perlu menggunakannya dengan tanggungjawab dan etika. Oleh itu, pendidikan literasi digital dan kesedaran tentang nilai moral perlu diperkukuhkan supaya masyarakat dapat menggunakan media sosial secara lebih berhemah. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya James Ethan. Saya akan membincangkan tentang kes penipuan dalam talian alias game. Bahagian saya adalah mengenai penipuan dalam talian atau online game yang semakin meningkat melalui media sosial dan internet. Penipuan dalam talian berlaku apabila penipu menggunakan identiti palsu untuk memperdaya mangsa supaya menghantar wang atau berkongsi maklumat peribadi. Perkara ini sering berlaku melalui media sosial seperti Facebook atau aplikasi mesej. Antara kebaikan membincangkan isu ini adalah ia dapat meningkatkan kesedaran masyarakat tentang bahaya penipuan dalam talian dan menggalakkan pengguna internet lebih berhati-hati sebelum membuat sebarang transaksi.
Namun begitu, keburukannya ialah mangsa boleh mengalami kerugian keuangan dan tekanan emosi. Oleh itu, kita perlu sentiasa berhati-hati dan tidak mudah mempercayai orang yang tidak dikenalkan di internet. Bahagian ini adalah tamat. Okey, sekian, terima kasih. Nama saya ialah Kaiser. Hari ini saya akan membincangkan satu isu yang semakin meluci dalam era digital ini, iaitu penyalahgunaan teknologi AI dalam penipuan pelaburan. Kita sering mendengar tentang kemajuan AI, namun seperti mata pisau, ia boleh digunakan untuk membina atau membinasakan. Pertama sekali, mari kita lihat dari sudut pandang yang kebaikan, peluang kreatif dan pendidikan, iaitu teknologi AI jika digunakan dengan yang betul, membuka ruang yang luas untuk industri kreatif. Contohnya dalam pendidikan, AI boleh menghidupkan kembali tongkol sejarah untuk mengajar di dalam kelas secara maya. Aplikasi positif, ia boleh membolehkan penghasilan kandungan yang berkualiti tinggi dengan kos yang lebih rendah, membantu usaha kecil dan pendidik menyampaikan maklumat dengan lebih benar. Namun isu utama yang kita menghadapi hari ini adalah penyalahgunaannya, terutamanya dalam keburukan yang disenaraikan. Relativisme moral. Apabila pandangan moral menjadi terlalu bebas atau liar, ada pihak yang menganggap bahawa asalkan untuk cara tidak penting. Ini yang saya membincangkan topik ini. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Lim Zeng Song. Sekarang saya akan bincangkan bab 2, falsafah dalam kehidupan. Falsafah ditarifkan dan maklumat utamanya adalah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar. Ia membantu manusia mengembangkan kebolehan berfikir, menilai, analitikal dan pemahaman mereka. Muhammad Muhyiddin dalam 2020 tahun percaya bahawa falsafah adalah penggunaan kebolehan rasional untuk menerka kebenaran sesuatu. Etika dalam falsafah praktikal boleh membantu manusia membezakan antara yang baik dan buruk, betul dan salah. Ia dapat membantu manusia melakukan perkara yang betul dan membina masyarakat yang kukuh dan bertamadun. Etika boleh digunakan untuk menjelaskan etika individu, etika kerja, etika sosial, etika perubatan dan etika alam sekitar. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Yokai Bin. Hari ini saya akan membincangkan bab 3 iaitu logik. Relativisme dalam konteks logik merujuk kepada pandangan bahawa tiada kebenaran moral yang benar-benar mutlak. Ini kerana nilai moral dan etika boleh berbeza bergantung kepada individu, budaya dan juga persekitaran sosial. Oleh sebab itu, relativisme menolak idea universalisme dan absolutisme kerana nilai moral dianggap bergantung kepada cara manusia berfikir dan mentafsir sesuatu situasi. Biasanya, hujah relativisme bersifat induktif, iaitu membuat kesimpulan umum berdasarkan pemerhatian terhadap kes-kes tertentu dalam masyarakat. Sebagai contoh, di Malaysia, masyarakat Melayu, Cina dan India mempunyai tabat pemakanan yang berbeza kerana dipengaruhi oleh agama dan budaya masing-masing. Dalam masyarakat masa kini, relativisme memberi kesan kepada cara manusia menilai moral dan etika kerana setiap orang mungkin mempunyai pandangan yang berbeza tentang apa yang dianggap betul atau salah. Namun begitu, tanpa penggunaan logik yang betul, relativisme juga boleh membawa kepada kesilapan seperti generalisasi yang terlalu cepat. Oleh itu, logik membantu kita menilai kesahihan sesuatu hujah dan membezakan antara penakalan yang kuat dan yang lemah. Sekian. Selamat sejahtera, nama saya Habib Hussein Tilakanan dan hari ini saya akan membentang bab 4 iaitu psikologi dan sosiologi dengan mengaitkan dengan isu semasa yang sering kita lihat di sosial media. Pada masa kini,
Media sosial seperti Instagram, TikTok dan Twitter bukan sahaja menjadi tempat hiburan, tetapi juga tempat di mana pelbagai isu kemanusiaan sosial dan tingkah laku manusia dapat diperhatikan. Keseimbangan ini melibatkan 4 aspek utama yang dikenali sebagai JERI, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jika seseorang mempunyai keseimbangan dalam aspek-aspek ini, mereka akan lebih mampu berfikir secara rasional dan bertindak secara bertanggungjawab, walaupun berhadapan dengan pelbagai isu di media sosial. Seterusnya, sebagai contoh, seseorang mungkin berkongsi pendapat atau komen kerana ingin mendapatkan perhatian atau ingin menyuarakan pendapat. Satu lagi pun juga dipengaruhi oleh emosi seperti marah, sedih atau gembira. Ini menunjukkan bahawa emosi dan pemikiran manusia memainkan peranan penting dalam cara mereka berinteraksi secara online. Itu sahaja, sekian, terima kasih. Selamat sejahtera semua, nama saya Wijun. Hari ini saya akan menerangkan tentang satu subtopik penting dalam bab 7, iaitu relativisme. Dalam bab 7, relativisme adalah salah satu fahaman yang melihat kebenaran, nilai moral itu sebagai sesuatu yang tidak tetap atau tidak mutlak. Sebaliknya, kebenaran itu bersifat subjektif, ia berubah-ubah mengikut individu, persekitaran atau kebudayaan sesebuah masyarakat. Dalam bab ini, terdapat 4 ciri utama relativisme yang perlu kita fahami, iaitu menafikan universalisme, objektivisme, absolutisme. Universalisme bermaksudnya tiada satu nilai yang boleh dipaksakan kepada semua orang. Objektivisme iaitu kebenaran itu tidak berdiri sendiri tetapi bergantung kepada perspektif. Absolutisme ialah penolakan terhadap kebenaran yang bersifat kekal. Dan ciri yang terakhir dalam relativisme ialah tidak mampu bebas kerana ia sentiasa bergantung kepada pemikiran dan acuan manusia itu sendiri. Mari kita lihat contoh dalam konteks masyarakat kita di Malaysia. Kita tahu Malaysia mempunyai keberbagian kaum yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Setiap kaum mempunyai tradisi dan agama yang berbeza, secara langsung membentuk pandangan yang berbeza terhadap makanan. Sebagai contoh, bagi kaum Melayu, kinzeh adalah dilarang. Bagi kaum India dan sebahagian kaum Cina, mereka tidak makan daging lembu atau mengamalkan diet vegetarian. Di sini kita dapat lihat bahawa kebenaran atau etika dalam pemakanan ini adalah relatif. Ia tidak salah atau betul secara mutlak bagi semua orang, tapi ia bergantung kepada beragam budaya dan agama masing-masing. Sebagai kesimpulan, relativisme mengajak kita untuk menghormati perbezaan. Namun, seperti yang ditekankan dalam bab 7, kita juga harus berwaspada supaya tidak menolak terus kebenaran mutlak, agar kita tetap mempunyai landasan moral yang kokoh dalam mendepani cabaran ideologi pasca moden. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Chia Chunyang. Sekarang saya akan membentangkan bahagian kesimpulan bagi topik ini. Secara kesimpulannya, ideologi relativisme menerangkan bahawa nilai moral dan etika manusia boleh berbeza mengikut budaya, masyarakat dan situasi tertentu. Ini menunjukkan bahawa setiap masyarakat mempunyai pandangan yang berbeza tentang apa yang dianggap betul atau salah. Konsep ini juga membantu manusia untuk lebih memahami dan menghormati perbezaan pandangan moral dalam masyarakat moden yang semakin berbagai. Namun begitu, relativisme juga boleh menyebabkan kekeliruan dalam menentukan standard moral jika tiada panduan yang jelas. Oleh itu, masyarakat perlu mengimbangi pemahaman tentang relativisme dengan nilai moral sejagat seperti keadilan, tanggungjawab dan saling menghormati. Dengan cara ini, perbezaan pandangan tidak akan membawa kepada penyalahgunaan kebebasan dalam menentukan sesuatu tindakan. Selain itu, pendidikan pemikiran kritis dan nilai etika juga penting supaya individu dapat menilai isu moral
secara lebih rasional. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap ideologi relativisme dapat membantu untuk membentuk masyarakat yang lebih harmoni, toleran, dan beretika. Sekian sahaja pembincangan saya bagi bahagian kesimpulan. Terima kasih.